Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa khutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi lagi kita segala nikmat-nikmat yang dia berikan kepada kita, nikmat udara, nikmat makan, nikmat perkahwinan, nikmat anak dan seluruh nikmat yang telah dia berikan kepada kita. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, hari ni kita nak tengok musim PKP hari ni. PKP pun dah dekat-dekat seminggu lebih. Seminggu no. Kes makin meningkat. Dan saya rasa jika diteruskan lagi PKP ni akan menyusahkan rakyat lah, akan merosakkan segala ekonomi dan akan menyusahkan rakyat itu sendiri. Sebab apa? Tekanan PKP ni dia tak sama macam duduk ambil cuti tuan-tuan. PKP ni dia banyak duit nak kena duduk di rumah, bukan duduk saja tuan-tuan, banyak duit yang akan keluar. Dan kepada orang-orang yang ada kerja macam kerja kerajaan tak risaulah, sebab setiap bulan duit masuk. Tapi macam orang kerja swasta, ada saya dapat berbagai-bagai aduan yang mana Kelang memberi surat untuk mereka diberhentikan kerja ataupun mereka cuti tanpa gaji. Jadi ini semua efek yang kena kepada rakyat. Sampai bila rakyat nak bersabar macam ni? Sampai bila rakyat nak teruskan kehidupan macam ni? Walaupun ada PKP, ya, waalaikumsalam daripada Singapura, terima kasih Amy. Walaupun kita PKP hari ni tuan, niat kita adalah PKP untuk mengurangkan ataupun memutuskan COVID-19 ni. Tetapi malangnya kita tengok dalam musim PKP ni kes makin meningkat. Dan PKP yang kita buat hari ni tak sama macam PKP dulu. Kalau PKP total lockdown, alhamdulillah, saya ingat benda ni tak lama. Ini pandangan saya lah tuan-tuan. Cadangan saya kepada kerajaan, jika kes makin meningkat, tak ada cara lain dah. Kita minta lah ni PKP yang total lockdown. Macam semalam saya pergi di sebuah kilang tuan-tuan, di dekat tempat saya ni juga, yang mana kilang tu dah kena COVID. Dan ada yang pakai gelang sebanyak lebih kurang 50 orang. Tetapi kilang masih operasi seperti biasa. Dan benda ni tuan-tuan, benda ni yang menyebabkan merebak ni tuan-tuan. Sepatutnya bila nak PKP ni, PKP semua, tutup semua. Kecuali kelang-kelang berasaskan makanan, berasaskan perubatan dan lain-lain yang keperluan, kepentingan, boleh dibuka dengan bersyarat. Yang lain-lain total lockdown. Sebab apa? Kami sebagai rakyat, bila kena kes macam ni, kami yang nak kena duduk di rumah. Sedangkan token-token semua, mereka boleh mengaut keuntungan. Lebih baik kalau ni total lockdown. Biar sama-sama susah, biar sama-sama senang. Baru betul. Baru kita boleh memutuskan jangkitan COVID-19 ni. Baru kita boleh memutuskan rangkaian COVID ni. Jika kita tak buat macam ni, saya rasa tuan-tuan buat pilah sebulan PKP yang macam ada lah ni, saya yakin kes tidak akan mengurang tuan. Sebab apa? Orang masih boleh bergerak dengan bebas. Orang masih boleh bergerak dengan bebas tuan-tuan. Boleh bergerak, tak ada masalah. Dan kita pun pelik kadang-kadang PKP ni start pukul 8 malam tu kedai semua kena tutup. Awak malam saja kan PKP ni dia nak bertindak. Kadang-kadang kita fikir pun tergelak tuan-tuan. Sepatutnya PKP ni kena diketatkan pada waktu pagi, waktu orang keluar. Ini pukul 8 lah kedai semua kena tutup. Orang pun balik rumah kalau nak kerja, orang tak keluar malam. Jadi saya rasa macam tak nak function sangat lah sampai pukul 8 tu. Sepatutnya total lockdown. Kita bukan minta apa tuan-tuan, sebab kita pun dah teruk lah ni. Ekonomi kita semakin hari semakin teruk. Duit semakin keluar tuan-tuan, bukan duduk rumah duit tak keluar. Peniaga-peniaga kecil bukan berapa banyak sangat mereka boleh berniaga. Tuan-tuan kena faham, bila jadi PKP ni, pertama orang yang ada gaji mereka akan risau. Mereka akan risau mengeluarkan duit mereka. Mereka akan risau untuk berbelanja. Jadi peniaga-peniaga kecil menjualkan barang-barang mereka yang macam cucuk pisang ke apa ke. Dan orang yang ada gaji ni tuan-tuan, mereka takut nak belanja ikut suka.
Dan benda ni akan memberi kesan kepada peniaga-peniaga kecil. Yang mana sebelum ni untung RM50, RM60. Tiba-tiba hari ni orang tak main beli walaupun buka. Macam biasa. Cuma tak boleh makan di situ. Tetapi memberi kesan. Maknanya orang tak datang, orang tak main beli. Itu kita kena faham. Dan menteri-menteri, saya minta maaf lah. Yang mana baik saya sokong. Untuk darurat politik ni saya sokong. Memang kita kena tutup sah kes-kes politik bodoh semua ni. Lebih baik ahli-ahli politik ni semua tumpu untuk menyelesaikan masalah isu rakyat ni. Isu negara, isu Covid, isu dunia lah tuan-tuan. Cukup-cukup lah, stop lah ada cerita pasal politik bodoh hampa ni semua. Kami tak larat dengar hampa cerita politik ke, hampa cerita kuasa ke. Bila hampa dapat kuasa, hampa tak bantu pun rakyat, hampa muhung, tipu kan. Minta maaf cakap lah. Hampa dapat duit, hampa dapat jawatan, hampa dapat kuasa. Bila hampa dah berkuasa, hampa dah berduit, hampa dah berjawatan, hampa tipu kan, hampa nak bantu rakyat ni semua penipu sangat. Jadi cukup-cukup lah, stop lah politik ni. Eloklah kita ikut titah tuanku. Maknanya darurat, tutup. Dan saya minta darurat, bila darurat politik ni, kita minta dengan tegas sikit lah undang-undang yang ada di Malaysia ni. Yang mana-mana ahli-ahli politik yang masih nak bercakap, masih nak teruskan lagi isu politik patut ditangkap kerana benda ni boleh mendatangkan kemurkaan yang di-Pertuan Agong. Telah melanggar titah-titah yang Pertuan Agong. Tetapi hari ni kita tengok bebas. Masih boleh bercakap, masih nak buat surat lah, masih nak pergi hantar minta ataupun. Ni semua satu benda yang tak menghormati titah yang di-Pertuan Agong. Sepatutnya hari ni mana-mana ahli politik yang masih berdegil nak bercakap pasal politik lagi, patut kena tangkap. Itu yang betul. Kalau macam ni, darurat apa pun, mereka masih bercakap politik. Mereka bukan nak tengok, nak bantu rakyat yang susah. Tuan-tuan cuba fikir balik apa yang saya fikir, betul tak betul? Kalau kita sebagai rakyat hari ni, buat COVID PKP, kita pergi langgar mana-mana kawasan, kita kena denda RM1,000. Kita kena denda kan? Kita kena denda RM1,000, betul? Tanpa surat, tanpa alasan apa-apa, kita kena denda. Tapi hari ni, bila Sultan yang di Pertuan Agong, raja kita, dah berkeluarkan titah bahawasanya darurat politik sampai ke bulan 8 ni, tetapi ahli-ahli politik asyik sibuk nak bercakap politik ni, ini satu pelanggaran. Kenapa mereka ni semua tak dikenakan undang-undang? Kenapa rakyat yang dikenakan undang-undang? Ada 2 darjat ke? Di Malaysia ni ada 2 darjat ke? Kalau 2 darjat, kita kena ajak bagi mereka 1 darjat Sebab tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan, rakyat semakin teruk tuan-tuan. Ini isu terbaru pula ni, saya dapat. Isu terbaru bahawasanya ramai dah yang murtad. Allahu Akbar, na'udzubillah minaz zalik. Kerana kesan Covid ni tuan-tuan, mereka tak ada duit. Mereka pergi tempat-tempat ibadat lain, membantu mereka dengan secara tak sengaja, bukan secara tak sengaja, secara lisan mereka telah keluar daripada agama Islam. Cukup bahaya tuan-tuan. Benda ni saya katalah, ini satu penaklukan, penjajahan tanpa peperangan yang saya beritahu ni. Mereka tak perlu perang, tapi mereka jajah kita dengan senyap-senyap. Jadi kerajaan kena fikir lah. Kerajaan kena fikir betul-betul. Ni sembang semua ni kita kena. Kalau sembang saya nak bawa orang yang sembang dengan saya ni. Masuk misi yang saya nak tengok sembang. Kata aku sembang kan. Masuk misi aku nak tengok. Suara hilang pula tu. Suara perlahan sangat. Suara slow tu. Suara slow. Okey, Sat, kita panggil Ijam dulu. Sat, kita panggil Ijam dulu. Kita try panggil Ijam tengok. Suara ada tak? Kalau suara tak ada, saya kena tutup live lah. Okey, Assalamualaikum. Tu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru clear suara. Suara okey? Kita tanya mereka tengok suara okey tak? Ada balik tak? Tadi tak dengar suara. Tapi kita test, panggil mereka check tengok. Sahabat-sahabat, suara okey tak? Kita tengok komen Ustaz. Tak dengar suara dia. Suara perlahan. Penerimaan saya, suara daripada Tok Singa kuat. Okey, clear dah daripada kata. Okey Okey. Okey, cantik. Alhamdulillah. Okey, pertama sekali dia connection. Selamat datang saudara utusan rimba ataupun Ijam
Jadi insya-Allah kita panggil jam dulu. Lepas tu saya akan buka WC lah. Saya akan buka WC kepada rakyat-rakyat kita, rakyat Marhain, supaya mereka cerita masalah COVID ni. Jadi saudara Ijam, macam mana? Apa yang saya cakap tadi betul ke tak betul, saudara Ijam? Okey, baik. Tadi saya dengar apa yang Tok sampaikan perkara berkenaan dengan COVID ni yang melanda negara kita. Dan dia bukanlah kali pertama, dia adalah PKP kali kedua. Tetapi perbezaan yang kita tengok daripada PKP 1.0 dengan 2.0 ni banyak sangat berbeza. Kerana masa PKP yang terawal dulu, kita ni mendapat maklum balas yang betul-betul menjangkakan yang COVID ni seolah-olah berbahaya bagi kita. Okey. Pada masa tersebut, semua rakyat-rakyat kita patuh. Baik daripada Marhain, baik daripada agensi kerajaan, semua patuh. Dan apa yang dapat kita saksikan bahawa COVID ni kian menurun. Dan ada waktu sampai sehari jangkitan COVID kita satu, seorang. Maksudnya PKP yang 1.0 ni dia nampak berkesan bagi kita semua. Tetapi bila tadi saya ambil quote sikit daripada kata Tok Singa, bila berkenaan campur aduk orang politik. Ini jadi masalah. Bila ada permainan-permainan politik di waktu kala negara kita ni sedang berhadapan dengan satu virus COVID-19 yang melanda semua negara, bukan negara kita saja. Inilah yang menjadi satu perkara yang membuatkan COVID ni mendahului semua perkara dan mengakibatkan kita ni jadi kucar-kacir, bukan sampai tarah huru-hara tetapi kucar-kacir daripada segi pentadbiran dan sebagainya. Tetapi kesan apa yang saya nak bagi tahu ni, kesan kita ni kepada kita rakyat Marhain ni, yang mana bekerja terpaksa kita pulun sama-sama membawa isu KWSP, dan alhamdulillah ada yang dah lulus dan ada yang tak berpeluang pun untuk membuat permohonan KWSP. Nampak tak di sini kita punya orang kata survive kita untuk hidup. Tapi kalau kita baca balik, tengok balik apa yang akan datang, kita sebenarnya makin lama tertekan. Bukan kerana kita ni ditekan oleh mana-mana pihak, tidak, tapi tertekan oleh masalah yang berlaku, masalah yang tak ada jalan penyelesaian dia. Sebab PKP PKP kedua ni kita nampak kesan orang kata kita punya tak samalah macam PKP 1. Tu saya harap sangatlah supaya akan ada satu timbal balik lah berkenaan dengan penguatkuasaan ni, baik daripada segi politik, baik daripada segi penguatkuasa, supaya perkara ni dapat orang kata susun balik seumpama bagaimana kita menghadapi PKP pertama itu tu. Okey, jadi saya rasa macam ni lah. Tentang ni kita dapat satu kes Jam dan saudara-saudara saya semua. Ada isu murtad hari ni. Disebabkan tekanan kehidupan, ada isu murtad dan saya pun kita akan gerakkanlah kerja kita untuk mencari bukti yang sahih, yang mana yang digembar-gemburkan, dan benda ni memang ada, tetapi kita tak dapat lagi dengan secara detail. Jadi insya-Allah kita akan buatlah. Sebab tu saya kata saudara Ijam, apabila PKP ni dia akan menyusahkan semua rakyat dan akan merosakkan kita punya ekonomi negara. Dan kita minta kerajaan hari ini perlu tegas, maknanya kita minta total lockdown. Saya rasa saudara Ijam setuju. Kita minta buat 2 minggu sahaja total lockdown. Yang mana kilang-kilang yang tidak berkenaan, yang tak ada kepentingan, maknanya seperti makanan, kesihatan, kita minta tutup. Sebab hari ni, macam semalam saya buat live tu, di kilang sana, memang dah ada kes COVID. Tetapi kita tak faham sebab apa KKM tak tutup kilang tu. Kenapa? Dia bukan di sini saja banyak. Macam top glove. Top glove kita tahu lah memang benda tu keperluan. Tetapi sepatutnya mereka kena buat satu benda yang mana tutup. Mungkin shutdown tempat-tempat bahagian yang mana yang perlu, mereka kena buat lah.
Dan banyak lagi kelang-kelang yang kita dapat aduan dan saya dapat mesej daripada pengguna bahawasanya ada yang kilang memang tak mau tutup dan bila pekerja tak pergi mereka dibuangkan kerja. Dan ada juga yang dapat surat cuti tanpa gaji. Dan benda ni semua memang masalah bagi rakyat lah. Sebagai kita, sebagai rakyat ni, rakyat yang bukan kaya, kalau macam orang Burma kaya tu kita tak tahulah. Kita ni orang bukan orang kaya. Jadi terkesan lah kita ni terkesan dengan isu ekonomi yang mana sebelum ni PKP tahun lepas kita pun orang kata apa Allahumma salli ala Muhammad. Kita dah kesan lah tuan-tuan. Kita dah kesan dari jam tetapi kita baru nak pulih. Baru nak naik balik ekonomi kita, tiba-tiba PKP balik. Dan benda ni memang akan stres lah. Memang akan stres dan memang akan menjahanamkan ekonomi dalam keluarga kita dan juga ekonomi dalam negara kita. Dan kita lihat pelabur-pelabur pun dah makin lari. Banyak kelang-kelang yang syarikat yang besar-besar dah tutup. Macam di Pulau Pinang, Sony, kelang Sony dah saya ingat dah 38 tahun ke dah 40 tahun kot. Tutup. Tutup. Jadi saya pun tak tahulah macam mana kita nak buat lagi dan kita minta yang tak ada jalan lain, kita wujudkan balik PKP yang tahun lepas yang mula-mula. Macam mana Jam? Ya betul tu. Macam apa yang mula-mula saya cakap dan apa yang Tok terangkan, itu adalah jalan penyelesaian kita untuk PKP yang kedua ni. Sebab kita tengok PKP yang kedua ni ibarat macam menangguk di air yang keruh. Kesannya kepada rakyat kan. Tetapi dalam waktu yang sama ada company-company, ada pula kapitalis-kapitalis boleh pula membuka perniagaan. Lepas tu ada golongan ni daripada ahli-ahli politik khususnya lah, biar kebiasaan mereka ni yang boleh ke sana ke sini dan sebagainya. Kita nak yang sebagaimana yang permulaan dibuat PKP satu hari tu. Total lockdown dan alhamdulillah apa yang kita tengok berita sehari dua hari ni, PKP akan dilaksana bermula 20 hari bulan 1 di seluruh negeri kecuali Sarawak. Ini adalah satu tindakan bagi saya pun setuju. Walaupun kita susah kita nak terima tetapi demi kesejahteraan rakyat, mau tak mau kita terima. Tetapi 20 hari bulan ke 4 Februari, 20 hari bulan 1 ke 4 Februari, kita nak PKP cara PKP 1 dijalankan sama seperti mana PKP 2 ni yang bermula 20 Januari. Kita tak mau ada pihak yang umpama company yang boleh bekerja, yang boleh kedai makan, kita tak mau dah. Kita mau untuk sementara kita berkorbanlah. Supaya benda ni kita tak nampak macam Tok sendiri abang tadi ada dah timbul berkenaan dengan orang kita yang akidahnya terlampau dah goyang oleh kerana kesusahan yang mereka terima. Dan mereka tak boleh tak ada nak makan pun, perbelanjaan, ekonomi terganggu. Jadi akidah mereka yang kurang didikan ni, mereka akan pergi ke tempat-tempat yang boleh dapatkan bantuan. Dan di sinilah perkara begini akan diambil point oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyesatkan kita dan masuk jarum dalam soal agama dan akidah. Yang ni yang membimbangkan saya. Saya pun harap Tok Singa boleh bagi maklumat supaya kita sama-sama sahabat semua, kita boleh berbincang dan kita boleh tahu golongan-golongan yang susah ni yang mohon bantuan kepada pihak-pihak yang tak sepatutnya dan sampai terkalih akidah mereka. Saya mohon kita sama-sama cari maklumat dan cari jalan penyelesaian. Dan saya pun nak mohon kepada karya-karya masjid, surau supaya dalam keadaan macam ni tolonglah jangan lagi disimpan kira kalkulator semua bak simpanan bak. Inilah masa dia untuk kita gunakan untuk ummah kita. Jadi janganlah kita nak kira terlampau detail, terlampau hitam putih. Mana yang kita rasa patut bantu, kita bantu. Soal segi karya surau masjid di kawasan setempat ni tak susah mana dah. Pasal mereka kenal karya-karya mereka yang mana susah
bantu terus. Tak perlu orang tu nak main merayu, nak main ni, bantu terus. Sebab Kariah, surau, masjid, ini antara yang terdekat dalam masyarakat setempat. Jadi yang ni saya mohon sangat ahli-ahli surau, AJK masjid supaya pandang isu ni. Tak, saya Tengok kerana setuju. mereka Jam. ni orang yang terdekat. Ya, saya setuju. Isu Qariah Masjid ni sebab mereka pun ada peruntukan daripada kerajaan. Daripada pusat zakat, pusat kerajaan negeri. Jadi kita harap duit sumbangan-sumbangan orang luar yang mana bertahun-tahun kita memberi sumbangan, kita harap duit itu dapat digunakan untuk anak Qariah masing-masing. Supaya anak Qariah masing-masing masih boleh diselamatkan daripada menjadi seorang pencuri, daripada menjadi seorang perompak, peragut, dan juga boleh, yang paling kita membayangkan adalah yang boleh merosakkan akidah mereka. Ini memang saya setuju 100%. Saya minum 100%, saya setuju. Dan kita kena usaha sama-sama lah. Rakyat, semua penduduk, kita kena usaha sama-sama. Jadi terima kasih banyak Ijam, saudara Ijam. Kita akan nak cari orang lain pula untuk kita nak minta mereka punya feeling apabila terjadinya PKP yang ni seminggu. Bagaimana nasib mereka? Dan saya dapat pun banyak yang kena berhenti kerja, yang kena cuti tanpa gaji. Jadi ini semua satu tekanan lah kita sebagai rakyat. Lebih baik kita nak buat kita buat sekali lah. Total lockdown, sama-sama kita susah. Biar kita susah betul-betul, biar kita boleh mengurangkan kes COVID ni, lepas tu kita jaga. Seperti mana sebelum ni kita dah berkorban. Rakyat dah berkorban, Jam, saudara. Bila kita dah berkorban, tetapi dengan kerakusan politik yang ada di Malaysia dan kebodohan politik yang ada, mereka membuat PRK di Sabah. Start itulah bermulanya serangan COVID-19 ni, merebak di seluruh Sabah dan merebak seluruh Semenanjung. Kita tak salahkan orang Sabah, kita tak salahkan orang Semenanjung, tetapi kita salahkan ialah ahli-ahli politik yang tidak bertanggungjawab, yang rakus dengan kuasa dan pangkat darjat mereka hari ini. Betul, Jam. Jadi saya terima kasih banyak. Dan kita akan panggil orang lain baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pun dah bercakap. Jadi itulah tuan-tuan, yang kita cakap ni, tuan-tuan, kita nak macam tu. Kita tak mahu dah PKP yang macam ngapa lagi ni, tuan-tuan. Timai pun dah seminggu dah ni. Seminggu ni dah kurang dah duit kita, dah kurang dah perbelanjaan kita. Jadi kita nak buat betul-betul kita jalan. Jadi insya-Allah siapa nak WC tolong angkat tangan Ustaz. Tolong angkat tangan. Baru angkat tangan kalau saya nampak. Tolong bacakan komen anda nak WC. Tolong tulis WC. WC, saya akan panggil tuan-tuan. Yang mana yang nak WC. Okey, siapa nak WC? Siapa nak WC? Suara slow tu. Lah, slow balik suara. Aduh, saya pun tak faham lah. Tak apa, saya panggil lah siapa-siapa pun lah. Saya tengok ramai yang nak WC ni. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tok. Tok Singa. Ya, nama apa saudara? Nama panggil Ben je. Ben, okey Ben. Okey Ben, apa nama yang panjang, Ben luah? Nama panjang Abu Bakar. Okey. Ben, apa yang Ben nak luahkan masa PKP ni? Boleh cakap ah. Okey, Tok. Saya ada kedai makan. Okey. So, kawan-kawan saya pun ada kedai makan, ada dan macam-macam lagi lah. Ada kawa siapa semua. Tapi macam sekarang tu cuma macam tak berbaloi yang diorang buat untuk 2 minggu ni. Okay. Sedangkan itu saja. Tak mungkin 2 minggu. Betul tak? Sepatutnya diorang buat macam betul lah macam Tok cakap tadi dengan siapa Rimba, buat macam dulu, betul. Okey, buat macam dulu. Tapi memang betul buat macam dulu lagi bagus. Sebab semua tak keluar. Kan, tapi kesian pula pada orang yang tak ada duit ni tu. Okey. Jadi macam mana apa Ben dalam tempoh PKP seminggu ni terjejah tak perniagaan Ben sendiri? Tok, start PKP yang first, okey. PKP yang first dulu 1.0 tu kan. Okey. Okey, saya kira macam saya kedai 2 biji. Saya ada kedai makan. Sewa 9,000. Oh. Sewa 9,000. So
Saya nak bayar yang ni untuk kedai ni sampai rasa sekarang ni macam nak tutup lah. Sebab macam ni lah, terjejas. Sebab lepas kita orang ni baru nak naik, dia turun balik. Naik, turun balik, turun balik. Macam tu je tu. Saya dah 2 tahun kat sini. Bukannya kata lama lah, tapi sebenarnya kalau betul-betul saya memang dah nampak lah naik. Tapi kawan-kawan saya pun terasa kat tu. Kadang kita tengok orang-orang yang susah apa semua kan. Bukan kita saja yang susah. Tapi ada orang lagi susah. Kesian kadang-kadang. Yang kita ni masih macam orang kata perniagaan yang agak sederhana lah. Yang ada kedai. Betul. Tapi Betul. kita fikir pula macam mana peniaga yang kecil-kecilan yang buka payung ni. Betul, yang buka payung. Sebenarnya tu bukannya kita nak salahkan pada yang buka payung ke apa, tak ada. Okey, dia orang pun berniaga kan. Tapi sama je, kita buka kedai makan, dia orang yang buka payung-payung ni kan. Sepatutnya dia orang kena ada, yalah kadang ada yang tak ada lesen perniagaan apa semua kan. Itu bukan salah kita lah, bukan salah dia orang, tapi dia orang sepatutnya pun kena relax dulu buat masa sekarang. Sebab dia orang niaga pun rapat-rapat juga, tak ada kata istilah macam kedai makan ni sebiji, okey sebelah sana sebiji, tak ada. Ini dia berdiri. Lepas tu orang yang datang, sebab saya dari Johor kan, dekat Johor saya tahu lah. Betul lah, sama lah sebenarnya. Kita macam ni, kita tak kisahlah mereka ada lesen ke, mereka tak lesen ke. Yang penting memang mereka nak cari, bukan mereka merompok, bukan Betul, mereka nak cari makan. Tetapi kita lihat hari ni memang macam Ben sendiri, Ben adalah seorang ahli perniagaan yang sederhana, pun menerima kesan yang cukup kuat. Bagaimana sebab tu kita bagaimana pula? Saya boleh cakap saya berniaga yang sebelum ni boleh dapat 5,000 6,000 satu hari. Jadi ni jujur 5,000 6,000 satu hari. Sekarang ni saya punya sale boleh kata 50% jatuh tu. Ini lagi yang time sekarang ni orang tak boleh makan kat dalam kan. Kalau dia buat makan ikut SOP untuk satu meja 2 orang okey lagi. Kan ini langsung tak boleh. Take away saja. Take away ni bukannya semua orang yang nak order bungkus ni, tak ada. Sebab orang pun kadang memang malas pun satu. Kan sebab dia orang kadang ada yang nak masak kat rumah. Dia bukan kan? Bukan macam saya cakap tadi lah. Bila PKP ni dia jadi satu panik tau kepada rakyat. Yang mana yang mana ada duit mereka akan simpan dan mereka tak akan belanja secara nak rasa makanan tu dah. Mereka dah pandai tak mau dah. Sebenarnya memberi kesan lah kepada semua peniaga. Macam Ben dan juga peniaga-peniaga kecil yang bawah ni lagi teruk lah. Kan? Mereka hanya modal 100, jual tak boleh, habis lah. Betul. Sampai ada tahap macam tu. Kat sini baris saya ni ada berapa kali dah kedai tutup buka. Yang dah tutup betul kan. Semua terkesan juga benda-benda ni. Sebab apa? Kalau kata dia buat macam dulu, lockdown, okey, tutup, okey 3 bulan. Dalam masa 3 bulan tu orang akan tunggu. Tapi bila orang tunggu, orang nak keputusan dia semua okey. Betul? Macam tu angka pun dah tak banyak. Cuma sekarang ni tu kalau dia buat, dia memang kena buat lockdown sebab sekarang ni anggaran dah lebih 100,000 lebih. Betul? 100 lebih ribu. Bukannya dulu 5,000 pun dia orang takut-takut lagi, betul? Tapi dulu boleh buat, sekarang kalau dia orang buat tak tahu lah dia orang kerajaan macam mana sebenarnya. Kita pun tak tahu sebenarnya ni tu. Kerajaan permainan pun kita pun tak tahu. Cuma ni masalah dia kerakusan politik lah yang ada hari ni, kerakusan politik. Kalau tidak kita tak rasa beban macam ni kan. Jadi insyaAllah kan, terima kasih banyak kerana menghubungi saya. Jadi insyaAllah kita bersama-sama lah bantu-bantu. Jika kita ada lagi duit sikit kita bantulah. Saudara-saudara kita yang masih memerlukan. Dan saya pun yakin Ben pun seorang yang mengeluarkan banyak membantu masyarakat. Jadi kita harap berterusanlah walaupun kita pun terkesan dan ramai lagi yang teruk. Jadi insyaAllah Ben, terima kasih banyak di atas perkongsian Ben. Okey tu. Baik. Alright.
Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tak dengar balik betul tak? Suara tak dengar balik kan? Okey, tak apa. Kita panggil terus kawan kita. Ustaz. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, hai. Apa pasal dia lambat masuk semi ni tadi? Itu saya sebab mungkin dia Liverpool dengan MU ni dia tak apa nak belaga. Aduh, jangan macam tu. Okey tu. Okey, macam mana? Pandangan MJ sendiri. MJ adalah seorang aktivis yang bergerak, yang mementras banyak pendatang-pendatang asing. Dan juga yang selalu ambil tahu lah pasal-pasal ekonomi, masalah rakyat, okey. Jadi kita nak MJ tolong beri sikit ulasan tentang apa yang kita bincangkan ni. Okey tu, macam ni benda ni tu kalau nak dikatakan berkenaan dengan PKP. Saya dekat Selangor memang kita orang ni dah biasa dah PKP, PKPB, PKPD apa semua kita dah rasa dah kat sini. Jadi PKP yang pertama kita dah pernah merasai, kita dah pernah adap dah. Satu Malaysia dah pernah adap PKP yang pertama. Jadi kerajaan dah tahu dah dia punya macam mana penyakit coronavirus ni boleh berjangkit. So kita yang pertama tu kita dah tahu dah A, B, C ni semua kita dah tahu. Kita dah ikut step 1 to Z semua dah. Okay, tapi kesan dia pasal PKP yang pertama, ekonomi kita mengudum jatuh. Rakyat sengsara, banyak hilang kerja, banyak kedai-kedai tutup. Kedai makan, kedai tepi jalan banyak tutup. Okay? Jadi selepas 6 bulan kita dah beralih kepada PKPB bersyarat. Jadi benda tu dah nampak ada perbezaan dia. Maknanya kerajaan dah boleh handle. Tetapi selepas itu berlakunya peningkatan kes yang mendadak selepas berlakunya PRN Negeri Sabah. Semua rakyat Malaysia menyalahkan ini adalah punca daripada PRN dekat Negeri Sabah. Kita bukan nak salahkan Negeri Sabah, bukan, tidak. Jangan salah faham. Tetapi benda ini terjadi disebabkan campur tangan ahli-ahli politik, Datuk. Ini sebenarnya yang berlaku. Jadi, bawa sehingga ke sekarang, apa yang berlaku adalah campur tangan orang-orang politik yang mana mengganggu kerja-kerja Kementerian Kesihatan Malaysia ni. Okay? Banyak kita dengar konspirasi berkenaan dengan angka. Hari ni 3,000, 2,000, tiba-tiba jadi 4,000. Kita nak tanya, ramai dia tanya rakyat macam mana hari ni 3,000, lusa 3,000, kemarin 3,000, hari ni 3,000, besok 4,000, macam mana penempatan pusat-pusat pesakit COVID ni? Betul. Oh ni keluar video macam mana pesakit-pesakit ni duduk dekat dalam map tu. Kan? Jadi ada yang bertanyakan saya, kalau kata dekat Kelang ni memang dah red zone. Kelang ni red zone, ini tentang konspirasi tu yang orang cakap lah. Sebelum saya pergi sekejap tu, bagi ambil masa sikit tu. Orang kata apa, kalau kata dah dekat dalam Kelang ni, 120 pesakit satu hari. Macam mana ambulan tu lari ni? Nak lari ke Sungai Buloh ke Maps ke? Jadi benda tu timbul jadi tanya-tanya tu. Kan? Lepas tu bila kau nak laksanakan PKP. PKP ni tu, kalau nak buat sekarang ni dah jadi. Tapi kalau nak buat total lockdown macam dulu, dia boleh bunuh ekonomi kita akan merudum terus. Betul. Yang kesannya sekarang ni adalah penduduk-penduduk atau rakyat yang golongan yang B40 ni. Yang menteri-menteri ni, kroni-kroni ni, ahli parlimen, ahli politik di diorang tak heran semua ni. Asalkan matlamat diorang tercapai. Yang jadi masa kita. Jadi tu persoalannya sekarang dekat sini tu, kalau dah macam Dok cakap bincang ni, perlu ke PKP ni kita buat total lockdown apa semua? Bagi saya tu, jujur saya cakap, tak perlu. Tak perlu lockdown pasal kita dah belajar dah daripada lockdown yang pertama. Kita dah belajar dah macam mana penyakit ni berjangkit. Macam AIDS, macam AIDS. Kalau orang kena AIDS macam apa? Pasal apa? Kalau orang kena denggi kenapa? Ni corona kita tahu dia punya risiko daripada warga emas. Risiko ni, SOP kita perlu tingkatkan disiplin tu lagi. Itu je tu. Kalau kita buat PKP sekarang tu adalah tidak memerlukan lockdown tetapi kita perlu ikut SOP. Dan betul, ketatkan lagi. Ya tak? Maknanya kita jaga kita lah. Kita kena kuatkan SOP lagi. Jadi, kalau nak ikutkan pakaian saya, kalau kita buat lagi PKP sekarang ni, Datuk boleh tengok apa PKP yang ada sekarang ni dia longgarkan sikit. Premis perniagaan ni dibuka, kedai-kedai ni dibuka, ada kedai-kedai yang tak perlu buka, dia buka. Okey? Ada kedai yang perlu dibuka tapi tak buka. Contoh, kita ambil orang kata apa, kenapa kedai-kedai makan ni dibuatkan take away. Kenapa tak buat SOP macam dulu? Dua kedai satu makan satu meja dua orang apa semua. Boleh tak ada masalah pasal apa tak ada kluster kedai makan lagi. Okey, dia orang cakap dengan saya pula,
Kenapa kedai emas buka? Kerana apa? Oh, kedai emas tak boleh bersentuhan-bersentuhan. Saya nak tanya habis yang pegang emas tu apa semua tu tak ada sentuhan ke apa? Semua duduk impit-impit tu. Contoh Betul. kedai emas. Kan? Habis kedai makan ni, diorang semua kita datang sanitizer tu. Sanitizer masuk, cek suhu. Nak makan kita basuh tangan. Selepas basuh tangan, kita jarak tu macam mana? Jadi kedai emas ni pula contoh macam kedai-kedai emas. Kedai-kedai yang tak kena-mengena ni. Bagi saya benda tu tak perlu dibuka pun. Oh, pasal apa? Ekonomi. Habis ekonomi yang rakyat biasa ni yang meniaga apa semua ni, tak boleh tau. Kalau buat PKP balik, total lockdown, memang akan membunuh ekonomi rakyat Malaysia. Terus terang cakap. Macam Datuk cakap tadi, pelabur-pelabur daripada negara luar pun dah hilang. Dah hilang Betul? dah. Betul. Kalau kilang Sony dekat Penang pun dah hilang. Betul? Betul. Dah lari, dah banyak tutup pergi ke negara seberang. Satu tu sebelum saya lupa tu apa yang saya cakap. Kita boleh tengok China. Negeri China. Kita boleh tengok Indonesia, kita boleh tengok Singapura, negara-negara lain. Macam mana diorang sekarang ni? Adakah mereka ni menghadapi macam mana kita hadapi sekarang ni? Walhal negara kita ni bukannya calang-calang. Negara kita ni adalah negara yang yang menjadi perhatian dunia macam mana kita boleh atasi COVID ni pada gelombang pertama. Betul. Pendapat saya, benda ni terjadi disebabkan campur tangan ahli-ahli politik yang gilakan kuasa dalam menangani COVID-19 ni. Mereka kacau kerja KKM tu. Itu saja saya nak bagi tahu. Saya nak tanya Haji, Roni macam ni. Dalam isu darurat yang dikeluarkan oleh Titah dan Pertuan Agong ni, ada contoh kalau PKP sekarang PKP. Kalau kita keluar kekuasaan luar kawasan, tanpa ada surat, terus terang kita kena 1,000. Betul? 1,000 betul. Okey, tetapi kita nak tanya pula MJ sekarang, yang mana Titah yang di Pertuan Agong dah keluar darurat politik. Ataupun renjatan apa memang? Gencatan. Genjatan elektrik. Okey, genjatan politik. Tetapi kita masih melihat yang mana ahli-ahli politik hari ini masih bersembang, masih post politik, masih nak cerita tak puas hati. Saya rasa benda ni dah langak dah. Yang Titah di Pertuan Agong dan mereka ni sepatutnya ditangkap. Tetapi kita tengok hari ni, bila darurat, apa makna darurat? Darurat ni maknanya kuasa raja. Bila kuasa raja untuk politik, kuasa raja politik tidak ada kuasa lagi hari ni. Yang berkuasa hanyalah yang di Pertuan Agong kita. Total kita cakap lah. Tetapi kenapa masih dibiarkan ahli-ahli politik yang masih tak habis-habis nak bercakap tentang politik, nak cerita yang tu yang ni. Sepatutnya kita perlu tangkap. Kerajaan perlu tangkap. Polis patut tangkap. Mana-mana ahli politik yang nak bercakap lagi pasal politik, yang tak habis-habis nak sembang pasal politik, tangkap. Sebab yang ni adalah satu benda pelanggaran ataupun tidak hormat kepada Titah dan Pertuan Agong. Betul tak betul? Betul. Dia tu, benda ni semua berlaku disebabkan apa tu? Satu, undang-undang kita lemah. Undang-undang kita lemah. Banyak undang-undang kita ni yang kena akta-akta ataupun kita kena ubah akta ataupun rujuk ke akta baru tentang ahli-ahli politik kita ni. Supaya mereka punya suara ni, pasal apa? Diorang ni kita lantik, kita undi supaya untuk mewakilkan kita ni, untuk menyelesaikan masalah kita sebenarnya. Kan? Jadi undang-undang yang ada sekarang ni dibuat oleh ahli-ahli politik. Maka undang-undang ni lah yang menjadi perisai bagi diorang tu. Kalau rakyat biasa macam kita ni, cakap memang kita kena punya. Tetapi ahli politik dia ada dia punya perbezaan dia. Tu orang cakap orang kayangan. Jadi undang-undang sekarang tu. Jadi bila macam kita bercakap, contoh kalau kita menyuarakan pendapat tidak puas hati terhadap sultan-sultan atau raja-raja Melayu, kita akan kena tangkap. Betul, pasal itu perlembagaan. Tetapi kalau ahli politik, mereka ni ada sikit. Dia punya, tak boleh tangkap. Dia ahli parlimen. Tak boleh kena pasal dia ni ahli politik. Jadi masalah kat situ tu. Jadi undang-undang kita ni sekarang ni. Kenapa? Kalau dipikirkan tu, mereka ni sepatutnya yang menjadi pemimpin, yang memimpin kita, mereka dah tahu dah perlembagaan. Mereka dah tahu tentang darurat ni, maknanya kuasa yang di Pertuan Agong. Maknanya mereka tak boleh sentuh isu ni lagi dah. Walaupun saya tak setuju darurat dilaksanakan, tapi sebagai rakyat, kita kena terima. Tetapi kenapa? Disebabkan kerana orang politik. Jadi ini Datuk. Cuma saya nak bagi sebelum saya habiskan saya punya live ni Tok, dengan Datuk. Punca semua berlakunya apa yang kita hadap pada hari ni Tok, disebabkan kerana ahli-ahli politik yang gilakan kuasa. Itu je saya nak bagi tahu. Kan? Kita dulu masa PKP yang pertama, saya ikut orang hantar bantuan, seksa Tok. Ini nak buat PKP total lockdown kali kedua. Mati Tok macam tu. Susah tu. Ini pun masih lagi nak tekial, masih lagi nak manjat kan. Macam Manchester malam tadi baru duduk satu, tiba-tiba jatuh tangga dua. Macam tu lah Tok cerita dia.
Okey Tok, terima kasih banyak. Itu sajalah pendapat saya Tok. Okey. Baik. Terima kasih banyak, Encik. Terima kasih banyak Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nak balik kan? Okey, kita panggil ni pula. Apa kan? Oh, ditolak pula dah. Okey, ditolak pula. Kita panggil orang lain pula. Kita panggil pula. Kita panggil orang lain pula. Kita panggil. Siapa yang nak VC? Siapa yang nak VC? Siapa nak VC lagi? Kita nak panggil satu lagi. Okey, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Tok Singa. Salam. Dah Pik. Lain sangkut je Pik. Lain sangkut ni. Syuib ke? Saya ke? Okey, lag ke? Syuib. Tunggu, Ah. lain sangkut tu. Hello. Okey. Okey, dengar? Okey, dengar. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada Tok Singa dan juga penonton-penonton kita petang ni. Alhamdulillah. Okey. Okey. Lama dah kita tak sembang dah. Okey, Syuib. Ada- Apa? Syuib seorang peniaga juga kan? Syuib seorang peniaga kecil-kecilan. Jadi Syuib boleh bagi tahu bagaimana Syuib merasa tentang PKP hari ni. Apa tu orang kata apa kesan-kesan bila berlangsungnya PKP selama seminggu ni. Tolong cakap sikit. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tok Singa kerana bagi peluang kat saya. Okey, sebelum tu bismillahirrahmanirrahim. Saya Syuib, kata apa? Saya orang belah utara lah, saya duduk di kawasan Selangor. Seperti mana hampa tahu, belah Selangor ni memang senior lah bab PKP ni. Saya Okey. sendiri pun penjajah tepi jalan. Saya dah menjajah tepi jalan ni lebih kurang, kau tahu lebih kurang 5 tahun dah dah. Dia kata jual ayam madu tepi jalan saja. Okey, pada saya PKP 2.0 ni, apa yang saya nampak lah keberkesanan itu agak kurang. Bukan kurang, keberkesanan itu agak tak mencapai lah dia punya matlamat tu. Kata apa matlamat PKP tu tak sampai. Apa PKP 2.0 ni untuk apa sebenarnya? Sebab dia lebih kepada berat sebelah. Maksudnya ada industri yang boleh buka, ada yang tak boleh buka. Baik. Kalau bisa kata nak buat PKP, buat biar betul, biar habis. Macam PKP yang mula-mula sekali tu. PKP mula-mula tu insya-Allah macam saya peniaga tepi jalan ni tak ada masalah pun kalau depa nak buat PKP macam mula-mula dulu pasal kami masih dibenarkan lagi untuk buat apa delivery COD. Nak buat COD pun bukan mudah. Kita kena minta kebenaran, kena mohon lesen semua dia ada prosedur-prosedur yang kami kena ikut. Maksudnya alhamdulillah sepanjang PKP yang pertama dulu 1.0 dulu alhamdulillah saya masih kata apa? Mana Tok tengoklah masih sihat lah sampai ni lah noh. Kata makan walaupun orang kata apa tak banyak tapi ada. Duit tu walaupun tak berkepuk tapi ada. Macam lo ni PKP lo ni. PKP yang baru buat ni, dah baru seminggu ni, ada kesan tak bagi peniaga? Peniaga macam ni. Ni minta maaf dulu lah, minta maaf kata lah noh. Tak apa, PKP. Okay. PKP yang baru-baru ni lah kita macam kita tengok 2.0 ni, 2.0 ni. Bagi kami lah, saya selaku kata apa penjajah lah no. Memang rasalah terkesan lah dengan PKP yang dibuat ni. No. Kata apa pendapatan tu memang menurun lah. Income tu betul memang terjejah. Tapi sekurang-kurangnya masih ada lagi income, boleh lagi cari makan. Tapi kalau pada macam saya kata tadi lah, kalau nak buat PKP, buat biar betul. Sebab kami ni, peniaga ni, kami dah kata apa berkorban. Dah kata apa dah berkorban masa hari kami untuk peniaga sebab macam saya sini. Gaji hari, peniaga hari ni ada untung ada. Besok cuti tak ada lah duit untung. Apa yang dapat, yang tu ya kami dapat. Kami tak ada orang kata apa
nak buat kerja tambahan tu tak, pasal mana orang berniaga ni selalunya dia pagi dia sibuk ataupun malam kau dia sibuk. Dia berniaga, mana dia berniaga benda tu je. Macam saya berniaga air madu je. Tak ada nak tambah benda lain. Bukan kami tak mau tapi tak sempat. Tak dan. Jadi insyaAllah Kalau nak buat lockdown tu buat biar terus, buat biar betul. Tutup Baik, terus 2 insyaAllah. minggu tu tak apa. boleh insyaAllah. Itu kita tengok. Kalau tak berkesan juga, kita tiap cara lain. Maksudnya, kalau tak berkesan tu, buka pilah masjid. Kau buat je macam biasa. Pasal apa? Pasal PKP yang total lockdown tu tak berkesan, apa lagi yang kita harapkan? Okey. Jadi insyaAllah Syuib, kita pun macam itulah, kita pun nak tahu kesan-kesan ni. Ramai sebenarnya yang terkesan, terutamanya peniaga-peniaga kecil yang mana kita cakap tadi. Dan ada yang sokong, ada yang menyokong suruh kita buat total lockdown. Dan ada juga yang tidak menyokong. Dan ada yang suruh kita berjalan seperti biasa, tetapi kita perlu ikut secara SOP yang betul. Cuma hari ini kita bercakap lah tentang isu-isu pelancongan yang mana di dalam negara kita semua kebanyakan dah bungkus. Hotel-hotel banyakkan dah bungkus tutup. Sebab mereka tak boleh survive lagi dah. Kan? Mereka dah tak boleh survive kehidupan mereka, jadi terpaksa tutup. Jadi ini semua memberi kesan lah kepada negara kita. Dan kita haraplah hari ini kerajaan boleh fikir sikit lah. Janganlah bagi semua rakyat yang kena fikir. Sebab masa mereka nak menang undi, mereka boleh fikir macam mana mereka nak menang undi. Mereka boleh fikir macam mana mereka nak menang jawatan. Tapi hari ini bila isu COVID hari ini, mereka tak habis-habis nak bercakap tentang jawatan mereka. Jadi cukup-cukuplah cakap pasal jawatan. Tolonglah fikir masalah rakyat ni, tolong selesaikan masalah isu COVID ni. Itu yang saya nak bercakap. Jadi insya-Allah lah Syuib. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain hari. Cuma saya terpaksa hold Syuib. Sebab saya kalau bila saya tutup Syuib, suara saya tak dengar Syuib. Okey, tak apa. Okey, jadi kita nak minta semua rakyat Malaysia tolonglah ikut arahan SOP yang telah ditetapkan dan kita berdoa lah pada Allah SWT. Yang kita bercakap ni adalah sebagai satu idea ataupun kita memberi satu pendapat kita sebagai rakyat. Yang lebihnya kita serah pada Allah SWT yang mana Allah Taala yang akan mengatur kehidupan, kematian kita semua. Jadi saya pun agak sebab tu saya beritahu apa yang saya beritahu sebelum ni. Syuib, saya beritahu tapi ramai juga yang PM apa yang saya bermimpi. Saya tak mau terang dia apa yang saya bermimpi. Apa yang saya dapat bertanda, tetapi berhati-hatilah di zaman ataupun di tahun 2021 ni. Sebab memang ada berkenaan dengan apa yang saya mimpi. Bila saya bercakap ni beremang dulu rumah saya. Tapi saya tak mau sampaikan lagi sebab apa? Saya takut nanti jadi panik, nanti jadi masalah lain. Jadi biarlah saya cuba pesan kepada semua penonton. Saya pesan kepada semua yang mendengar, tak kira lah follower ataupun hater saya, hati-hatilah dengan 2021 yang mana fitnah akan datang berupa angin, yang mana tidak ada siapa yang lagi akan menghalang benda-benda ni semua. Jadi benda pesan ini, fitnah ni akan datang kepada diri kita, ahli keluarga kita. Yang lebih-lebih betul-betul jagalah masing-masing. Ahli keluarga masing-masing, jagalah akhlak, adab masing-masing. Dan jika kalau kalian tidak percaya apa yang saya bercakap, kalian akan terima. Bukan saya Nabi, bukan saya Rasul, bukan saya orang soleh, bukan saya wali. Tapi benda ni yang mana saya mimpi dah berlaku. Yang saya mimpi dah berlaku. Dan saya takut apa yang saya mimpi yang atas lagi tu akan berlaku. Jika yang tu berlaku, maka saya tak tahulah di situ zaman tu kita tak tahulah kita nak pilih yang mana orang yang soleh, yang mana orang yang munafik. Ingat, fitnah akan datang seperti angin yang mana tidak ada siapa lagi menghalangnya. Itu yang saya boleh beritahu. Jadi Syafiq, Syuib, saya pun terima kasih kepada Syuib dan saya terima kasih kepada semua follower-follower saya, semua haters-haters saya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuib, kita doa sikit Syuib. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami seluruh rakyat Malaysia ni, ya Allah, jauhkanlah kami daripada malapetakamu, ya Allah, jauhkanlah kami segala wabak-wabakmu, ya Allah, yang telah
berleluasa di dalam negara kami, ya Allah, ya Allah, kembalikanlah kami masjid kami, ya Allah, tempat ibadah kami, ya Allah, ya Allah, Amin. selamatkanlah kami, ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah, selamatkanlah kami dan ahli keluarga kami semua, ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada apa fakir dan miskin, ya Allah, berikanlah iman yang kuat untuk kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, InsyaAllah. amin, ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa lagi tu?